Assalamualaikum, selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang ke-7 dalam bab Project Brief. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menilai hasil mockup ataupun model. Okey, penilaian. Penilaian ni apa? Penilaian ni adalah proses terakhir. Jadi dalam penilaian ni kita akan mengukur tahap keberkesanan produk. Iaitu berdasarkan 3 faktor tahap keberkesanan produk. Yang pertama adalah mematuhi kriteria project brief. Okey, mematuhi kriteria project brief ni yang 8. Yang kita buat panjang-panjang tu kan, yang ada 8 kriteria pertimbangan utama tu. Dalam penilaian ni lah yang kita akan nilai adakah mockup ataupun model kita tu memenuhi ke-8 kriteria tersebut. Okey, seterusnya adalah memenuhi kehendak pelanggan. Contohlah pelanggan awak tu produk dia warna kelabu, tapi awak bina mockup ataupun model ni warna putih. Tak kenalah, jadi tak memenuhi kehendak pelanggan. So kita kena buat warna kelabu. Pastikan kita memenuhi kehendak pelanggan. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah ketepatan rupa bentuk. Contohlah produk awak. Okey, contoh awak buat produk pembungkusan. Pelanggan awak nak bungkus bentuk 4 segi, tapi awak pergi buat bentuk 3 segi. So dekat situ tak kenalah, tak menepati rupa bentuk yang pelanggan nak. So kita kena pastikan dalam penilaian ni kita mengikut ketiga-tiga faktor tahap keberkesanan produk. Okey, seterusnya kita tengok pula dalam penilaian ni kita ada 2 kaedah pengujian, iaitu kita ada pengujian di lapangan dan juga pengujian di makmal, di mana sebelum kita nak jalankan pengujian di lapangan ataupun pengujian di makmal ni, kita kena pastikan kita tentukan terlebih dahulu parameter. Okey, parameter ni apa? Parameter ni adalah sesuatu ukuran yang ingin dijadikan piawaian, di mana parameter ni dia kenalah benda yang boleh diukur. Contohnya macam masa, berat badan, ketinggian, apa lagi yang benda yang boleh diukur? Kelajuan, macam tu. Benda yang boleh diukur sahaja, yang dijadikan sebagai parameter. Bukan bersifat subjektif. Subjektif ni contohnya cantik, menarik, kemas. Benda-benda cantik, menarik, kemas ni iaitu benda yang bersifat subjektif ni kita tak boleh jadikan sebagai parameter. Sebab apa? Sebab subjektif ni benda yang dia tak tetap tau. Contohnya lah macam ada sesetengah orang, okey, awak bina projek, okey, kemudian ada sesetengah dia nampak projek awak ni cantik, ada sesetengah pelanggan ni nampak projek awak tak cantik. Contohnya macam itulah, dia benda yang tak boleh diukur. Itu adalah bersifat subjektif. Kita tak boleh gunakan benda yang bukan bersifat subjektif. Okey, seterusnya adalah kita tengok macam mana kita nak buat penilaian pada mockup yang kita hasilkan, di mana penilaian mockup ni kita kena berdasarkan dari segi bentuk, keseimbangan dan juga kestabilan kekuatan cantuman. Okey, di mana penilaian mockup ni adalah stepnya. Yang pertama adalah kita tentukan parameter terlebih dahulu, kemudian kita akan jalankan ujian. Lepas kita jalankan ujian, barulah kita catat keputusan ujian. So kita kena pastikanlah kita tentukan terlebih dahulu parameter kita. Lepas dah ada parameter, benda yang boleh diukur, lepas tu barulah kita boleh jalankan ujian. Lepas dah jalankan ujian, kita akan mencatat pula keputusan ujian yang dah kita jalankan tadi. Contohnya macam inilah, di mana kita nak uji bakul kita. Kita nak uji bakul kita, di mana kita pilih jenis ujiannya adalah dari segi cantuman, kekuatan cantuman dan juga ujian kestabilan. Okey, contoh dekat sini kita gunakan parameter berat beban iaitu 100 gram dan juga masa. Kita gunakan parameter masa iaitu 10 minit. Contohlah kalau kita letakkan beban kita iaitu beban 100 gram dekat dalam bakul selama 10 minit, adakah mockup yang kita hasilkan tu bertahan? So dekat sini lepas je dah 10 minit barulah kita boleh buat
keputusan. Contohnya, janganlah lepas 5 minit awak buat keputusan. So, tak kenalah dekat situ sebab parameter kita 10 minit. Kalau nak 5 minit, kita buat 5 minit. Okey, contoh dekat sini keputusan. Keputusan ni lepas daripada 10 minit baru kita buat keputusan. Contoh keputusan ni, apa yang awak dapat selepas 10 minit tu? Apa jadi pada awak punya mockup? Jadi, daripada apa yang awak lihat itulah yang awak jadikan sebagai keputusan. Contoh dekat sini, mockup dapat bertahan tanpa rosak selepas 10 minit jika menggunakan beban 100 gram. So, bermaksud dekat sini, ujian kekuatan cantuman ni berhasil. Okey, seterusnya adalah ujian kestabilan. Okey, ujian kestabilan ni menggunakan parameter sudut condongan 45 darjah dan juga mockup ni diletakkan pada satu tapak rata dan diletakkan dengan perekat yang sesuai. Okey, selepas je dah nilai ni, okey, apa keputusannya? Keputusannya adalah mockup tidak jatuh dan kukuh pada tapaknya. So, bermaksud dekat sini mockup kita ni stabil lah. Okey, seterusnya kita tengok dari segi penilaian model. Okey, penilaian model ni kita akan uji bergantung kepada jenis model. Sebab kita ada dua jenis model kan, separa berfungsi dan juga berfungsi sepenuhnya. Di mana penilaian model ni kita akan uji dari segi kefungsian model tersebut. Okey, contoh dekat sini, okey, step untuk penilaian model ni sama macam step penilaian mockup, iaitu penilaian model ni kita kena tentukan parameter. Lepas dah ada parameter, kita jalankan ujian. Lepas dah jalankan ujian, kita catat keputusan ujian yang telah kita jalankan. Okey, itu adalah step-stepnya. Sama je macam penilaian mockup. Okey, ini contoh kita buat penilaian model. Ini adalah sistem vertigasi. Sistem vertigasi ni kita akan belajar dalam bab 5 nanti. Iaitu ini adalah kita buat penilaian model pada model separa berfungsi. Okey, contohnya macam dekat sini kita pilih dua jenis ujian, iaitu kekuatan cantuman dan juga ujian beban, di mana parameter yang kita pilih untuk ujian kekuatan cantuman ni adalah kita gunakan 6 daripada 12 sambungan pipe sahaja. Sebab apa? Sebab yang 6 ni adalah menggunakan komponen yang berfungsi macam produk yang sebenar. Lagi 6 tu tak gunakan komponen yang berfungsi macam produk yang sebenar. Okey, dan yang kedua, dia menggunakan parameter 5 minit. Dia menggunakan parameter masa lah, iaitu 5 minit. So, dekat sini dia nak tengok adakah kekuatan cantuman pipe tersebut dicantum dengan betul ataupun tidak. So, dekat sini kita dapat keputusan air dapat menitis pada 6 sambungan bekas tanaman. So, keputusan ni kena pastikanlah awak buat keputusan selepas 5 minit. Lepas 5 minit barulah buat keputusan. Apa yang hasil daripada ujian tu, apa yang awak dapat, itu yang awak kena catat. Contoh dekat sini, tiada kebocoran pada sambungan pipe yang dibuat. So, kalau ada kebocoran, kita kena tulislah kebocoran pada sambungan pipe yang dibuat. Kena jujur dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah ujian beban. Okey, ujian beban ni dekat parameternya kita gunakan beban 1 kg, 1 kilo diletakkan di atas sambungan pipe. Yang kedua, beban diletakkan di sambungan bahagian atas. Iaitu keputusan yang kita dapat adalah pipe melengkung ke bawah. Ini contoh keputusan negatif yang kita dapat. Ini contoh keputusan positif yang kita dapat. Kalau keputusan yang kita dapat tu negatif, kita tulis sahaja. Di mana kalau keputusan yang negatif ni, kita akan buat penambahbaikan pada model kita sehinggalah model kita tu menjadi perfect. Okey, sebab itulah kita kena buat penilaian. Penilaian ni lah kita akan buat penambahbaikan pada model ataupun mockup kita. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.